Marilah kita bersama-sama peka dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia dalam memastikan agar kita mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Dan sememangnya untuk kita bercakap lebih lanjut tentang sesuatu perkara yang lebih menarik apabila telah pun digagaskan ataupun dicadangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan agar e-learning, dalam istilah lebih tepatnya adalah e-pembelajaran, yang mana ini merupakan cabaran pembelajaran baharu. Jadi kami akan membawakan kepada anda perkongsian tentang e-pembelajaran ini. Kita akan terus sahaja bersama dengan Dr. Zahiruddin Fitri bin Abu Hassan yang juga merupakan pensyarah kanan Ketua Unit E-Pembelajaran EDEC Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Doktor, dalam kita mendepani dan juga menghadapi cabaran wabak COVID-19 ataupun coronavirus ini, bagaimana Doktor melihat ini merupakan suatu kita kata masa yang terbaik untuk kita mengaplikasikan e-pembelajaran dengan lebih efektif, Doktor? Okey, terima kasih soalan itu. E-learning sebenarnya pada zaman ini memang sesuatu yang telah biasa dalam dunia pendidikan tinggi. Dan kalau kita tengok definisi, dia merangkumi apa sahaja medium elektronik, pembelajaran yang menggunakan medium elektronik. Termasuklah kalau kita guna TV ataupun kita video itu. Sekarang kita dah ada AI ataupun penjenaraan buatan, termasuk juga dalam perbincangan mengenai pendidikan. Dan soalannya sekarang ni ialah bahagian apa sahaja soalan ataupun kuliah yang telah dibuat secara sebelum ni akan diambil alih oleh AI. Doktor menyebut tentang artificial intelligence atau istilah lebih tepatnya adalah kecerdasan buatan. Jadi bagaimana doktor mengajak seluruh masyarakat untuk kita ke arah suatu perkara yang lebih baik untuk kita menggunakan automasi dan juga menggunakan teknologi ke arah perkara-perkara yang akan membawa kepada kebaikan umat secara keseluruhannya ataupun manusia secara keseluruhannya, doktor? Okey, sebenarnya kalau kita bersebut pasal AI di Malaysia, dia agak ke depan. Jadi ketersediaan masih lagi belum lebih dia lah. Jadi kalau secara realiti di Malaysia sekarang, apa yang kita buat? Di sini kita ada dua cara. Yang pertama dipanggil secara tergerak ataupun masa nyata. Dan yang kedua ni adalah tidak bergerak, asynchronous. Synchronous dan asynchronous. Jadi kebiasaannya di universiti pembelajaran menggunakan platform yang dibuat khusus untuk pekerja ini, yang mana pelajar dan secara ada akses lah pada sistem ini. Doktor, juga kita menghubung kaitkan semula dengan e-pembelajaran yang mana ini banyak telah pun dilaksanakan oleh universiti-universiti di seluruh Malaysia. Jadi bagaimana doktor melihat perkembangan e-pembelajaran berada pada tahap yang lebih baik berbanding sebelumnya? Okey, tahap pembelajaran ini di Malaysia sebenarnya telah berada pada tahap yang lebih baik. Kalau kita tengok data sebelum ni, contohnya di US, hampir 75% kursus di UM telah berpindah pada platform e-learning. Dan juga yang ini dipanggil standard pembelajaran terakhir. Pada masa yang sama, data di seluruh negara pun ada yang sampai ke 90%. Jadi dari segi kesediaan, dari segi kemampuan, memang kita boleh. Dan apakah doktor melihat prestasi yang dihasilkan melalui e-pembelajaran ini sama dengan pembelajaran secara fizikal di kelas-kelas dan juga pembelajaran secara konvensional yang kita lakukan sebelum ini, doktor? Okey, sebenarnya kalau kita buat atau bentuk pembelajaran secara atas talian dengan baik, ianya setanding dengan pembelajaran secara dewan kuliah. Jadi kalau kita tengok bukunya banyak, kita tengok kursus atas talian di platform ini dah sampai ke peringkat online ni, dan ia ditawarkan dan juga dikira oleh yang terkemuka di dunia. Jadi kalau kita tengok juga kelebihan dari segi kaedah e-learning ini berbanding dengan kaedah kuliah terbuka,
pencara menggunakan aplikasi penilaian dalam web 2.0 seperti Edpuzzle, Woodlab, Kahoot dan lain-lain. Dia memberikan pencara analisa bahagian hasil pembelajaran yang pelajar masih belum faham. Dan itu membenarkan pencara menjalankan atau memberi bentuk intervensi yang dibuat. Baik doktor, adakah pembelajaran ataupun e-pembelajaran menggunakan kaedah dalam talian ataupun online ini yang disebutkan itu boleh memungkinkan untuk menghasilkan pelajar lebih luas ilmunya dan juga kreatif mindanya, doktor? Saya rasa oleh kerana pelajar-pelajar hari ini, generasi sekarang ialah generasi yang kita panggil digital native. Jadi secara dominannya mereka memang lebih suka kepada pembelajaran secara learning. Jadi bila kita lihat pada hasil, kalau kita masih lagi cuba mengajar mereka secara pelajaran yang dilalui oleh pencara-pencara mereka tahun 70-an itu ataupun tahun 80-an itu, memang dia punya hasil atau pendapatan dia memang akan sama lah. Juga doktor, apakah mungkin harapan doktor dalam melihat perkembangan e-pembelajaran yang banyak dilaksanakan di universiti-universiti tempatan sudah pun memungkinkan untuk kita berevolusi dan juga menjadikan negara kita sebagai hub pendidikan yang terbaik, mungkin bukan sahaja di peringkat serantau tetapi juga di peringkat antarabangsa? Macam kita cakap tadi, kita punya prestasi atau performance di universiti dah mencapai tahap yang agak baik, tetapi kita masih boleh melihat ke depan dan kita tengok contoh-contoh seperti di Korea ataupun di Europe atau di US yang mana pembelajaran atas talian ini adalah sesuatu yang memang dah biasa dibuat. Right. Dan universiti terkemuka di dunia mempunyai kursus-kursus yang memang mereka tawar atas talian. Jadi kita pun sedang mengorak langkah untuk bergerak ke arah itu dengan universiti-universiti di dalam negara, memulakan atau menawarkan kursus-kursus atas talian yang mendapat sambutan luas daripada seluruh dunia. Juga mungkin nasihat doktor kepada pengamal-pengamal ataupun kita kata sebagai ahli-ahli akademik untuk melihat e-pembelajaran menggunakan sistem dalam talian ini boleh diaplikasikan secara menyeluruh, dan juga saranan doktor kepada mereka yang akan memulakan sistem pembelajaran dalam talian di institusi pengajian tinggi mereka sendiri. Okey, bagi saya bukanlah sistem dalam pembelajaran dan talian itu sesuatu yang baru kepada ramai orang. Cuma apabila kita berpisah daripada video face to face ataupun pembelajaran secara berdepan kepada pembelajaran secara online, apa yang penjara perlu bersedia ialah mereka perlu boleh untuk menentuk mula bahan pembelajaran mereka yang ada untuk disesuaikan dengan pembelajaran. Sebab bila kita mengajar di depan-depan dan di atas talian, kita perlu ubah sedikit kita punya cara. Sebab ada limitasi tertentu yang tidak membolehkan pembelajaran secara transit mula dalam perjalanan talian. Jadi mungkin perlu pencara perlu lebih banyak meneroka aplikasi dan juga kaedah baru dan strategi yang sesuai untuk kita boleh memberi manfaat yang lebih kepada pelajar apabila mereka belajar yang tadi. Doktor, dalam menghadapi wabak COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini, adakah cabaran ataupun penggunaan e-pembelajaran ini ataupun pembelajaran secara dalam talian ini boleh diaplikasikan secara menyeluruh di institut-institut pengajian tinggi tempatan? Pada saya dia, sebab sistem memang telah sedia. Cuma kita punya cabaran ini adalah sebagai kecil pada pelajar mungkin ada masalah capaian. Jadi itu yang
cabaran yang kita dan kita perlu fikirkan bagaimana penjara boleh menyokong pelajar untuk mereka mampu berinteraksi dengan bahan-bahan pembelajaran atas talian ini sebagaimana dan efektif seperti mereka belajar. Baik, terima kasih Dr. Zahiruddin Fitri bin Abu Hassan, pensyarah kanan Ketua Unit E Pembelajaran EDEC Universiti Malaya kerana membawakan dan juga berkongsikan pandangan beliau tentang e-pembelajaran yang merupakan cabaran pembelajaran bentuk baharu. Jadi sama-sama kita harus peka dan juga memberikan gambaran yang lebih baik tentang inovasi dan juga revolusi yang berlaku dalam institusi pendidikan tanah air.